Admin sangat suka filem ini sebab boleh terbang, zam-zam ala Kazam. Tuan Puteri, kalau orang lelaki boleh bernikah 3, kenapa perempuan tak boleh? Jawapan Ray, possible. Dalam filem Laksamana Doremi, beliau berlakon 2 watak, iaitu Puteri Puncak Mahligai dan Puteri Buluh Betong. Sebelum kenal siapa seniwati Dayang Sulu ini, admin ingatkan dia jutawan terkenal iaitu Datuk Sri Vida masa muda dulu. Kerana ketika admin amati betul-betul wajahnya, benar-benar seiras, baru admin tahu, mereka adalah orang yang berlainan. Dayang Sulu muncul selepas 30 tahun menyepikan diri dari industri seni. Dayang Sulu, atau nama sebenarnya, Siti Nadia binti Yusof, seorang pelakon warganegara Filipina, dilahirkan pada 15 April 1954 di Tubig Indangan, berbangsa Simunul, Pulau Sulu. Kerjaya seni Dayang Sulu bermula seawal usia 17 tahun melalui filem persilatan Dharma Kesuma pada tahun 1971 bersama pelakon S. Rosli. Beliau menceburi bidang lakonan setelah seniman Idi Osmera membawanya berjumpa pengarah S. Kadarisman. Selepas filem itu, beliau berkahwin dengan seorang pemuda bernama Yusof Lin dan tidak muncul dalam mana-mana filem sehinggalah 5 tahun selepas itu. Pada tahun 1972, P. Ramlee bertemu Dayang Sulu untuk menawarkan watak di dalam filem arahannya Lakmana Doremi. Watak yang dimaksudkan adalah puteri kepada Sultan Pasir Dua Butir, Puteri Puncak Mahligai. Sewaktu menerima tawaran itu, beliau baru 18 tahun dan sudah mempunyai 2 orang cahaya mata. P. Ramlee telah menawarkan watak puteri itu berdasarkan melihat wajah Dayang Sulu sangat menarik, serta mempunyai perwatakan yang lemah lembut. Namun di sana walaupun tawaran itu telah diterima oleh Dayang Sulu, satu masalah yang dihadapi oleh P. Ramlee dan Dayang Sulu, dikatakan ketika itu Dayang Sulu tidak fasih berbahasa Melayu, Dayang hanya fasih berbahasa Inggeris dan Filipina. Namun P. Ramlee telah mencari idea dengan mencari seorang teman untuk mengajar Dayang Sulu untuk berbahasa Melayu hingga Dayang Sulu fasih Melayu. Menurut satu artikel, katanya pengalaman bekerja dengan P. Ramlee adalah kenangan paling berharga di mana beliau melihat sendiri cara seniman agung bergaul mesra dengan pelakon dan kru bagaikan sebuah keluarga. Namun sampai saat ini, Dayang Sulu berkata, saya tidak mungkin mampu melupakan pada hari terakhir syuting Laksamana Doremi. Sebelum balik, beliau panggil saya dan bertanya, "Darling, lepas ni abang nak buat filem Air Mata di Kuala Lumpur, nak berlakon tak?" Saya katakan sudah pasti mahu. Sayangnya hajat beliau tidak kesampaian dan saya juga tidak tahu jalan ceritanya kerana janji beliau, saya akan dipanggil berlakon setelah skrip siap. Tetapi ketentuan ilahi, P. Ramlee meninggal dunia beberapa hari selepas tayangan Lakmana Doremi. Beberapa buah filem di dalam perancangan turut sama terkubur. Itulah kali terakhir Dayang Sulu muncul di dalam filem dan selepas itu menjadi penerbit eksekutif untuk syarikat perfilman Pancaseni Film Production, iaitu milik Datuk Tajuddin Abdul Rahman yang hanya menerbitkan sebuah filem iaitu Penentuan Arahan Aziz Jaafar pada tahun 1982. Walaupun Dayang Sulu berpengalaman melalui satu buah filem sahaja, watak beliau sebagai Puteri Puncak Mahligai di dalam filem Lakmana Doremi tetap dikenang sehingga kini. Datuk, apakah fikiran Datuk jika kita pulang bersama Tuan Puteri malam ini juga? Datuk, dukacita dimaklumkan, hari pun telah larut malam, transport kita tidak ada lampu. Ya Datuk, sedangkan kompaun sahaja RM10. Kalau pergi kod, kurang-kurang RM60 Datuk. Antara dialog paling diingati dalam filem Laksamana Doremi. Oh ya, maaf jika saya silap, tak salah Dayang Sulu ada berlakon kali terakhir dalam filem Kepala Angin, watak Doktor, lakonan Allahyarham Azmil Mustafa dan Judge Gwilyn Mitchell. Turut berlakon sebagai Dr. Sam Rasputin.
Tikar terbang memang tak logik, tetapi yang kelakarnya hingga kini tak jemu-jemu menonton. Dikatakan ini adalah inspirasi P. Ramlee dari kisah Nabi Sulaiman, bergerak dengan arahan angin kalau tak silap. Antara pantun yang sangat menarik didengar. Kilatku sangka intan, rupanya pasir di tepi jalan. Ambillah buluh runcing dan tikamlah di tapak kakinya.